بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يجتدوا إيمانا مع إيمانهم نحمده ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang sebelum ni kita dah bahas berkaitan tentang bagaimana untuk menjadi golongan at-ta'ibun, iaitu golongan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu benda ni sangat-sangat penting sebelum kita menjadi golongan al-abidun, untuk kita menjadi golongan yang mana ibadah kita itu memberi kesan kepada kita, memberi kesan ke dalam hati kita, dan lantas daripada ibadah kita itu dapat memberikan cahaya kepada kita, cahaya di dunia, membawa barakah kehidupan kita. Dengan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kehidupan kita, memberikan rezeki dan memberikan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Dan bukan itu sahaja, cahaya itu juga moga-moga memberikan terang kita ketika mana kita berada di hadapan Allah di padang mahsyar hari yaumul qiyamah nanti insya-Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tahrim, yang mana ayat yang ke-8 Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni kita ni. Allah tak sebut ya ayuhan nas, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Kenapa? Sebab orang Islam ni adalah orang yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mati dalam keadaan Islam, hanya mereka itulah yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, mereka tidak akan dihisap, tetapi mereka akan diadili. Maksud dia apa? Kalau di dunia ni ada orang kafir yang dizalimi, maka di padang mahsyar nanti Allah akan mengadili mereka, tetapi akhir sekali mereka tetap akan dicampakkan ke dalam neraka. Kalau kita ada menzalimi orang kafir, maka di hadapan Allah nanti dia akan minta dekat Allah supaya balas kat kita. Maka benda tu akan selesai di padang mahsyar. Lepas selesai, maka pada ketika itu baru kita dimasukkan ke dalam syurga atau neraka. Bagaimana kalau kita memfitnah orang, maka di padang mahsyar nanti Allah minta kepada kita tolong buktikan, tolong bertanggungjawab, tolong buktikan apa yang kalian kata ni. Maka Allah akan memberikan semua resources, semua peralatan atau semua kelengkapan CCTV, segala benda Allah akan bagi supaya kita boleh gunakan alat tu mencari kebenaran untuk membuktikan apa yang kita kata tu adalah benar. Tapi benda fitnah tak betul, nak dapat macam mana? Macam mana cari pun dia takkan jumpa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyeksa golongan pefitnah di padang mahsyar nanti, sehingga bila? Sehinggalah kita jumpa, kita mampu untuk buktikan apa yang kita kata ni benar. Tapi tak benar.
tapi tak boleh jumpa juga. Macam mana seekor kambing Nabi SAW cerita yang mana sedang berkelahi dengan kambing yang lain. Satu kambing ada tanduk dan satu kambing tak ada tanduk. Bila mana berkelahi, kambing yang tak ada tanduk dah kalah, dikalahkan oleh kambing yang ada tanduk. Di depan Allah, kambing yang tak ada tanduk nanti akan minta pengadilan. Ya Allah, masa bergaduh dekat muka bumi ni, masa yang kambing ada tanduk dah belasah aku kalah. Memanglah kalah sebab aku tak ada tanduk, dia ada tanduk. Jadi minta diadili depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu itu Allah akan memberikan tanduk kepada kambing yang tak ada tanduk berlipat kali ganda, dan Allah bagi peluang untuk membalas balik apa yang dah dia lakukan. Pada ketika itu yang ada tanduk dibalas dengan kambing yang tak ada tanduk, tapi diberi tanduk berlipat kali ganda. Sebab itu kita, walaupun orang tu siapa pun dia, orang kafir ataupun tidak, musyrik, muslim, musyrik ataupun munafik, maka kita sentiasa berlaku adil. Soal dia tak berlaku adil, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kita dizalimi, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman, maka kita tahu, kita yakin bahawa kita mungkin tidak mendapat keadilan di muka bumi Allah, tetapi pasti kita akan dapat pengadilan di sisi Allah di padang mahsyar nanti. Enough. Itu sahaja. Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Allah pesan kat kita. Kenapa Allah pesan kat kita? Sebab Allah ada sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ni sifat Maha Pengasih. Sifat Maha Pengasih ni apa? Kesian. Maksud pengasih ni kesian. Allah kesian kat kita. Sebab tu Allah pesan, ingat kat kita, wahai orang beriman, wahai orang-orang, mereka-mereka yang anda menjadikan Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul petunjuk, bertaubatlah kamu kepada Allah. Mai datang taubat dekat aku. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Dengan apa? Dengan taubat sungguh-sungguh. Allah tak marah bila kita buat dosa. Sebab Allah tahu, Allah cipta kita, Allah tahu. Allah tahu kita ni macam mana. Allah tahu. Yang Allah marah tu bila mana kita dah buat satu salah, tapi kita sombong, tak kembali pada Allah untuk minta ampun. Itu yang pertama sekali. Kita semua pendosa. Kita semua pendosa. Orang yang paling banyak dosa dalam ni yang tengah bercakap ni. Ini yang paling banyak dosa, yang tak layak patut nak cakap dekat depan ni, tapi bila mana diberi amanah hanya menyampaikan apa yang faham, apa yang tahu. Taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Allah ni sayang kat kita. Cara kita nak bersihkan diri kita dengan taubat. Dan dengan taubat Allah ampunkan dosa kita. Dengan Allah ampun dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita dalam syurga. Allah bukanlah Tuhan yang zalim. Kita yang menzalimi diri kita sendiri dengan kesombongan kita. Dengan kita berbangga, kita rasa kita dah cukup baik dengan amalan kita, duk sembahyang kita dan sebagainya. Kita tak tahu kadang-kadang ibadah kita ni yang membuatkan, bukan ibadah kita ni sebenarnya yang membuatkan kita boleh masuk syurga, tapi sebab ihsan, sifat ihsan kita pada orang yang buat kita tolong orang, buatkan kita masuk syurga. Amalan pertama yang dihisab umat Nabi SAW dan seluruh manusia adalah solat. Adalah solat. Ketika mana dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan solat kita, banyak solat kita yang tak sempurna, yang tak sempurna. Dan kemudian Allah perintahkan malaikat. Allah kesian kat kita. Allah cukup kesian kat kita. Macam kita lah, kita ada duit, kita naik Mercedes, kita naik Velfire, kadang kita naik kapal terbang, duit kita dalam poket ada 5,000, ada 10,000. Kita bawa kereta, kita nampak ada orang miskin tengah minta sedekah, duduk dekat gelendangan, duduk minta hutang dan sebagainya. Jalan pun, pakai pun tak apa nak cantik, budak pun minta sedekah dan sebagainya. Kita kesian tak?
Kita kesian. Sebab apa kita kesian? Sebab nampak dia tak mampu. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Dia tengok kita serba lemah, serba kurang. Allah kesian kat kita. Tapi bila mana kita nampak orang susah, kita nak tolong dia, kemudian dia tolak tangan kita. Dia rasa dia hebat. Kau tak payah tolong aku tahu nak buat macam mana. Kita kata apa kat dia? Kau dah lah miskin, sombong pula tu, tak ada siapa nak tolong kau dah. Tu dia. Allah nak tolong kita, tapi kita sombong. Kita rasa dengan ibadah kita boleh tolong kita, selamatkan kita. Kita rasa dengan puasa kita dah boleh selamatkan kita. Kita rasa dengan iktikaf kat rumah Allah, dengan kita ada kekuatan, Allah dah selamat kita. Sebenarnya ibadah yang kita buat ni adalah untuk menarik ihsan Allah pada kita, menarik ihsan Allah, simpati Allah pada kita. Sebab tu bila kita solat, bila malaikat tengok cek solat kita ni ada banyak cacat dia, kurang, Allah kesian kat kita. Allah kata, wahai malaikat, pi tengok hamba aku ni, kot-kot ada ibadah yang lain yang dia buat yang boleh tampung kecacatan solat dia tu. Sebab tu kita buat solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Solat-solat ni akan menampung kecacatan kita, menampung kecacatan. Kadang-kadang solat kita duk bayang benda lain. Kadang-kadang ketika mana kita sujud, kita tak tinggikan Allah, tapi kita teringat rumah besar kita. Ketika mana kita lepas takbir Allahu Akbar, kita ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi masa tu kita tak ikrar sungguh-sungguh. Kita ingat, satgi aku nak pergi makan kat kedai tom yam ni. Macam tu. Banyak cacat dia. Jadi ibadah sunat lain tu akan menutup kecacatan-kecacatan. Dan Allah dengan ampunkan, dengan Allah mengampunkan dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala moga-moga akan masukkan kita dalam syurga tajri min tahtihal anhar, yang mana dalam syurga tu di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Dan kemudian yaumala yukhzillah, dan mana ketika itu Allah tidak akan mengecewakan. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, dan Allah tidak akan menghina nabi dia, dan Allah SWT tidak akan mengecewa dan menghina nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan mereka. Kita kena ikut nabi sungguh. Satu hari ketika di padang mahsyar, Nabi Ibrahim AS dipertemukan oleh Allah dengan ayahnya. Kita tahu ayah dia membuat patung sembahan berhala kepada Namrud. Kita tahu cerita kisah tu. Dan ayah dia mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah dan Nabi Ibrahim. Tapi di padang mahsyar Allah takdirkan Nabi Ibrahim bertemu dengan ayah dia. Pada ketika itu ayah dia dalam keadaan kelang kabut, ayah dia dalam keadaan seumpama orang yang bermusafir, dalam keadaan kusut masai, rambut tak terurus, dalam keadaan miskin, kurus, hina. Nabi Ibrahim datang hati kesian pada ayah dia, kesian. Dan ayah dia minta, wahai Ibrahim, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Tu dia. Jadi Nabi Ibrahim AS pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, Engkau dah janji hari ini Engkau tidak akan menghina para nabi dan para rasul. Kau tak akan menghina aku. Dan aku rasa terhina bila dipertemukan dengan ayah aku, dan aku dengan mata kepala aku sendiri nampak ayah aku dicampak ke dalam neraka. Aku rasa terhina. Dan aku minta supaya Engkau jangan menghina aku macam ni, ya Allah. Tu dia kata kat Allah lagu tu. Kemudian Allah kata apa? Hari ini adalah hari di mana segala apa yang aku kata, aku akan tunaikan. Hari di mana hari, waktu, saat, sifat Allah yang paling tegas dan paling bengis adalah ketika di hari pembalasan. Tu dia. Allah dah bagi masa, ruang dan peluang di dunia, dan Allah telah hantar para nabi, para rasul untuk menjadi check and balance, untuk menjadi petunjuk, tapi kalian tak nak ikut. Allah dah bagi mukjizat.
Allah dah tunjuk terang-terang Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup tapi boleh selamat. Ramai yang masuk Islam ikut agama Nabi Ibrahim tapi ayah dia tak ikut. Allah dah bagi peluang macam-macam, tapi dia ikut kehendak dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, dan itu pilihan dia. Sampai walaupun Nabi sendiri tak boleh nak selamatkan ayah dia, Nabi sendiri minta dekat Allah, tapi Allah tak boleh nak selamatkan ayah dia. Sebab apa? Allah berpegang pada janji, barang siapa yang mati dalam keadaan bukan Islam, maka neraka tempat dia. Itu sahaja. Siapa yang mati dalam keadaan beriman pada Allah, dosa dia banyak, masuk neraka, tapi at the end, last sekali akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu dia. Walaupun ayah Nabi, walaupun yang menjaga Nabi daripada kecil sampai selamatkan Nabi daripada sehingga besar, pakcik Nabi SAW Abu Talib, tetap Nabi SAW tak boleh nak selamatkan. Yang boleh tolong kurang azab, itu sahaja, tapi tak boleh nak selamatkan. Jadi duduk dalam neraka selama-lamanya. Dan kemudian nuruhum yas'a baina aidihim, dan pada ketika itu sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Pada orang-orang beriman, kita nak bincang pasal soal abidun. Kenapa kita kena jadi al-abidun, orang yang beribadah kepada Allah? Hak ni dia. Yang pertama, Allah sebut bertaubat pada Allah. Di hujung tu datang cahaya. Mai cahaya daripada mana? Datang cahaya daripada ibadah yang sahih, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ni dia ada dua peringkat. Yang pertama, peringkat ibadah kita sah di sisi Allah. Nak ibadah kita sah di sisi Allah, kita kena ikut rukun-rukun dia. Sebagai contoh, ibadah solat kita nak sah, dia ada 13 rukun. Dia tak boleh buat rukun yang ke-12, pergi yang ke-5, naik kepada 1, turun kepada 13, kemudian naik kepada 4. Dia tak boleh ikut 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 13. Yang 13 tu apa? Tomak ninah ni apa? Benda yang berhenti sekejap. Dia tak boleh sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, ada tak boleh terus. Dia kena ada berhenti sekejap. Kalau tak ada berhenti sekejap, solat dia tak sah. Solat tidak sah. Termasuk dengan ibadah-ibadah lain. Nak menyebabkan solat ibadah kita sah, yang paling penting sekali nak menyebabkan ibadah kita sah adalah kita beriman kepada Allah dan Rasul. Orang Israel, orang Yahudi, orang Kristian, mereka beriman pada Allah, tapi mereka tidak beriman pada Nabi SAW. Maka amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Nabi SAW kena beriman pada Allah, beriman pada Nabi SAW, maka ibadah kita jadi sah. Kalau orang yang dia mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia Nabi, maka sedekah dia tak diterima, tidak sah. Ibadah dia tidak sah, tidak terima. Zikir dia, baca Quran dia, solat dia, segalanya tidak sah. So yang pertama sekali, kita kena pastikan ibadah kita sah. Dan saya yakin dan percaya semua dalam ni ibadah sah. Sebab tu kita kena ada ilmu dalam kita nak pastikan ibadah kita sah. Hak ni sangat penting. Saya mengajak satu surau, dia jadi imam. Ibadah dia cantik, baca Quran dia, alunan dia sedap, tapi ada satu cacat dia. Ketika mana Al-Fatihah, tajwid tak kena, sebutan tak kena. Al-Fatihah tu rukun atau tidak? Rukun. Jadi bila dia jadi imam, setiap kali saya pergi kuliah tempat dia, kalau nampak dia jadi imam, saya akan mufarraqah. Saya tanya pengurusi, tak tegur ke imam ni? Ustaz, masuk ustaz yang ke-12 tegur. Yang ke-12 dah tegur dah. Dia boleh jawab apa? Setiap orang sebutan berbeza-beza. Macam ni lah, orang Terengganu sebut lain, orang Kelantan sebut lain, Arab sebut lain, Melayu sebut lain. Tuan-tuan, Lajah sebutan dia sama, dia tak ada beza. Okay, dia tak ada beza. Ain lah, bukan ain lah. Ha lah, ha lah, kan?
Ghain lah, sin lah, sad lah. Beza sad dengan sin, beza kan. Zal dengan zai beza. Zal, zai ada lain, tapi dia tak kena. Bila tak kena, jadi solat dia jangan kata dia terima, sah pun tidak, sebab rukun kat situ. Jadi bila kita jadi, kalau dia jadi imam solat zuhur asar, dimaafkan pasal apa, kita tak dengar. Tapi kalau subuh dia jadi imam, maghrib isyak jadi imam, saya tak kesian dekat dia, itu dia dengan Tuhan. Yang saya kesian makmum dekat belakang tu, kalau dia tak niat mufarakah, agak-agak solat dia sah ataupun tidak. Kalau dia tak ada ilmu, dimaafkan. Tapi dah saya start ngajak surau tu sebelum PKP 2018, 2017. Saya ingat lepas PKP selesai dah. Habis PKP saya kuliah pertama 2021, sama juga. Makmum pun sama juga. Dia jadi kesian. Kita sebagai makmum, kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jadi ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sah, ibadah yang tidak sah ketika di padang mahsyar nanti, maka pada ketika itu kita tengok, aku solat mana tak ada pun. Aku sedekah tapi tak ada mana sedekah aku. Aku puasa mana puasa aku. Aku duk bayar zakat tapi mana zakat aku. Kesian. Kita kesian pada diri kita sendiri. Tengok-tengok tak ada. Pasal apa? Ibadah tak sah. Aku jadi imam, takkan tak ada solat aku mana? Dia tak sah. Bila ibadah kita sah, kita kena pergi kepada yang kedua. Ibadah kita tu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita kena pastikan sungguh-sungguh. Bila kita buat solat, bila kita nak jadi golongan al-abidun, bila kita nak datang ni, Allah bagi cahaya kepada kita di padang mahsyar nanti, ibadah kita ni, adakah ibadah kita ni akan melahirkan cahaya di padang mahsyar nanti? Kita ibadah untuk apa? Kita bekerja, ada niat kita bekerja supaya kita dapat duit, supaya kita dapat hidup selesa. Itu matlamat kita. Dan bila ada duit lebih, kita nak bantu orang, kita nak pergi haji, nak pergi umrah, nak bantu orang susah. Itu matlamat kita bekerja keras siang malam, nak ringankan beban mak ayah. Itu niat kita. Tapi niat kita beribadah ni untuk apa? Kita pulun awal pagi bangkit pukul 4 qiyamul lail, untuk apa? Kita kena pastikan kita punya ibadah ni ada hasil dia. Mana ada orang niaga tak ada hasil, dia terus berniaga? Tak ada. Mesti dia berniaga nak dapatkan hasil. Sama juga dengan orang ibadah, mesti nak hasil. Di antara hasil daripada ibadah yang sempurna yang Allah terima adalah ibadah apa? Di padang mahsyar nanti Allah bagi cahaya daripada ibadah kita. Sebab tu sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, padang mahsyar nanti semua manusia berhimpun, daripada zaman Nabi Adam sampai umat kamu yang terakhir sekali, ada penuh manusia. Macam mana kau nak bezakan antara umat kamu dengan umat yang lain? Bercampur dah nanti. Kemudian Nabi SAW beritahu dekat sahabat, ketika mana kuda punya banyak dekat ke depan kamu ni, semua ni warna hitam, tapi ada satu kuda yang warna putih kemerah-merahan. Kamu boleh beza tak? Boleh beza pasal warna lain. Macam itulah di antara umat aku dengan umat yang lain. Barang siapa yang umat aku pada padang mahsyar nanti akan bercahaya, dan cahaya tu datang daripada wuduk yang diambil dengan sempurna. Air semayang yang diambil dengan sempurna, setiap kali dia basuh muka, minta Allah ampunkan dosa dia dan bagi cahaya dekat padang mahsyar. Setiap kali dia basuh tangan, dia niat, dia rasakan, ya Allah bagi cahaya daripada tangan aku ni, ya Allah. Ketika dia basuh kepala, bagi cahaya daripada kepala aku ni supaya Nabi nampak di padang mahsyar nanti. Dia basuh kaki supaya kaki dia bercahaya. Kita tuan-tuan di padang mahsyar nanti, Allahu Akbar, anak kita akan tuntut kita depan Allah nanti. Anak kita akan tuntut kita di hadapan Allah. Mak ayah akan tuntut anak-anak di depan Allah. Dekat padang mahsyar dah tak ada anak nak selamatkan ayah, ayah nak selamatkan anak, mak nak selamatkan anak, suami nak selamatkan isteri. Tak ada. Waktu tu tak ada dah. Waktu tu nafsi-nafsi.
Si mak akan cari anak, ya Allah, di dunia tu aku dah besar, aku dah lahirkan anak aku dah besarkan anak aku, tapi anak aku tak berkhidmat kepada aku ketika aku lepas mati. Dia tak doakan aku, sedangkan aku dah selamatkan dia kat dunia, tapi dia tak nak selamatkan aku. Jadi aku nak menuntut di depanmu ya Allah akan keadilan. Dan Allah bawa anak depan kita dan menuntut keadilan. Dan kemudian pada ketika itu, bila ada benda yang berlaku tak adil, maka anak akan beri pahala kepada mak. Dan waktu tu anak pun akan menuntut keadilan daripada mak dengan ayah dia. Ya Allah, mak ayah aku tak didik agama dekat aku ni. Mak ayah aku tak ajar aku Al-Quran. Mak ayah aku duk uruskan cari harta semata-mata. Pagi petang siang malam cari duit semata-mata, tapi dia lupa nak bagikan agama kepada aku, menyebabkan aku sendiri tak faham agama. Kalaulah mayat aku tinggalkan kejap kerja dia tu nak didik aku supaya faham agama, nescaya aku akan taat kepadamu ya Allah. Tapi mak ayah aku sendiri pun tak bagi aku faham agama. Sebab tu aku jadi macam ni. Allah bentang dekat depan dia, tengok apa yang mak ayah dia dah buat dan sebagainya. Pada ketika itu pahala mak, pahala ayah bagi dekat anak. Kenapa waktu tu anak tak boleh nak selamatkan mak ayah? Kenapa waktu tu mak ayah tak boleh selamatkan anak? Adalah disebabkan oleh depan kita ni ada neraka yang kita waktu tu cukup takut kalau kita dicampakkan ke dalam neraka. Dan waktu tu di mana satu sumber yang aku boleh selamatkan diri aku? Dia tahu dosa dia cukup banyak, kat mana pahala aku boleh curi? Nak harapkan pahala ibadah kita sendiri ni belum tentu. Jadi dia akan cari siapa yang pernah zalim aku dulu, siapa yang pernah menipu aku dulu, siapa yang pernah susahkan hidup aku dulu. Kita akan cari pemimpin kita. Sebab pemimpinlah yang dah rasuah, yang tak laksanakan amanah, yang culas dan sebagainya. Kita minta kepada, kalau pemimpin ni elok, nescaya kita akan sejahtera. Tapi pemimpin tak elok, hidup kita macam ni, kita akan cari sorang-sorang. Saya dah undi anda patut bawa agama dengan sempurna, tapi dia tak bawa, dia hancurkan agama, dia hancurkan ekonomi, dia hancur segalanya. Kita akan tuntut mereka. Di padang mahsyar tak ada belas ihsan, masing-masing nak selamatkan diri. Masing-masing nak selamatkan diri. Sebab dia tahu azab neraka tu cukup dahsyat. Sekarang kita tak tahu sebab kita tak nampak. Di padang mahsyar nanti Allah akan bentang. Waktu bila? Atas titian sirah nanti kita nampak. Dan kita nampak betapa bengisnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nampak suasana cukup dahsyat sampai ada rasa ketakutan yang sangat-sangat dahsyat. Kita nak selamatkan diri kita dulu. Macam mana tengah berlaku gempa bumi yang dahsyat, seorang mak tarik anak. Kadang-kadang nak selamatkan diri, dia lepaskan anak tu, dia pergi dulu. Itu dia. Tapi dalam keadaan macam tu punya kritikal, macam tu punya huru-hara, kita hanya minta satu pertolongan. Allah tak boleh nak tolong kita waktu tu. Allah tak boleh tolong kita waktu tu. Yang boleh tolong kita adalah Nabi SAW. Dan macam mana kita nak supaya Nabi SAW kenal kita? Kita nak pergi cari Nabi, punya ramai waktu tu, nak jumpa susah. Jadi macam mana kita nak buat supaya Nabi nampak kita? Dengan menghidupkan cahaya pada diri kita. Menghidupkan cahaya. Sebab itu kita ibadah. Tapi kalau ibadah kita datang daripada hati yang penuh dengan kotor, yang menyebabkan tadi solat ibadah kita diterima, sah dah. Yang pertama sah, yang kedua diterima ataupun tidak. Bila ibadah kita diterima? Bila ikhlas kepada Allah. Bila ibadah kita tak diterima? Bila tidak khusyuk, bila buat kerana riak, ujub, takabur, buat kerana nak menunjuk. Itu dia. Itu dia. Kenapa orang ibadah dia jadi bangga diri? Sebab hati dia penuh dengan hitam. Dia kena taubat dulu. Sebab tu yang pertama saya bincang sebelum ni dalam 2-3
bulan ni kita bincang at-ta'ibun, menjadi ahli taubat. Yang kedua baru masuk al-abidun, untuk kita nak persiapkan diri kita, ibadah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di padang mahsyar ada orang yang cahaya pada diri dia sebesar gunung, ada orang yang cahaya pada diri dia besar ibu jari ya. Bergantung pada ibadah yang dia buat, yang menghasilkan cahaya macam mana. Itu dia. Sebab tu kita ibadah kita ni, kita kena pastikan, ya Allah, aku buat solat sunat qabliyah ba'diyah ni, aku buat puasa ni, puasa sunat ni, aku sedekah ni, sebab aku nak menyempurnakan cahaya pada diri aku di padang mahsyar nanti. Nak menyempurnakan cahaya di padang mahsyar nanti. Sebab tu nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaqulu, dan kita kata, kita minta apa dia ya, dan kita kata yaqulu rabbana, ya Allah, atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya. Kita minta rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, atmim lana, sempurnakanlah kepada kami nurana, cahaya pada diri kami. Kita minta. Dia boleh jadikan doa rabbana, jadikan dia dalam doa lepas solat, rabbana atmim lana nurana. Dan kita minta apa? Dan kita minta waghfir lana, ampunkan dosa kami. Satu kita minta. Ampun dosa ni bukan benda yang kecil. Ampun dosa benda yang besar, benda yang sangat besar. Sebab kalau Allah tak ampun dosa kita, habis. Sebab tu dalam surah As-Saff, ketika mana kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim, nak tak kalian aku tawarkan satu perniagaan yang selamatkan kalian daripada azab seksa api neraka yang sangat pedih. Apa dia? Iaitu ya allazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita beriman pada Allah, beriman pada Nabi SAW, dan kemudian kita berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Dan apa yang Allah akan bagi pada kita bila mana kita berniaga dengan Allah, bila mana kita berdakwah, bila mana kita berjihad, bila mana kita korbankan harta kita, kita korban masa untuk ibadah, kita korban masa untuk menuntut ilmu, kita korban masa untuk dekat dengan Tuhan, nak kenal Tuhan, nak cinta Tuhan, habiskan mengantuk kita, bangkit awal pagi dan sebagainya. Apa yang Allah nak bagi pada kita? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan semua dosa kita. Allah nak bagi ampun pada diri kita. Macam-macam jalan, macam-macam cara Allah nak ampunkan kita. Bila Allah ampunkan dosa kita, ibadah kita jadi ringan. Ulama kata tak ada satu hadiah yang paling berharga melainkan Allah ampun semua dosa kita. Bila Allah ampun dosa kita, mana kita pergi? Syurga. Tu dia. Jadi tak salah kita, ya Allah, aku ibadah ni, tolong bagi aku syurga ya Allah. Tak salah. Memang Allah nak bagi kita syurga. Memang Allah nak bagi kita syurga. Sebab tu taubat ini benda bukan benda yang kecil. Ketika mana kita lepas sujud, kita duduk balik, kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Hak tu pun 2 kali kita minta ampun ke Allah Ta'ala. Kalau kita faham sungguh-sungguh duduk antara 2 sujud, saya rasa doa ni dah cukup sempurna bagi kita untuk Allah bagi elok seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Dan bagi saya, doa yang kita baca, doa selepas bangkit dan selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan kita baca doa ramai kan. Doa tu semua dah masuk dah dalam ketika mana kita baca Rabbighfirli tu, duduk antara 2 sujud. Hak tu pun dah cukup dah. Cuma kadang-kadang kita tak berapa nak faham, kan?
Rabbi ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Kita minta hak tu. Tahu tak, apa yang kita buat ni sama dengan apa yang Nabi SAW buat ketika di padang mahsyar. Ketika mana Nabi minta untuk Allah ampunkan umat dia, Nabi minta Allah bagi syafaat kepada umat dia, apa yang Nabi buat? Nabi SAW pergi bertemu dengan Allah. Nabi SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dahi mencecah tanah dan tanah ke lantai, tapi tempat tu lah kan, ketika sujud tu letakkan. Dan kemudian Nabi puji Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tinggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian dan ketinggian itu Allah ajar waktu tu yang tak pernah disebut di muka bumi ni. Allah ajar waktu tu Nabi nak sebut macam mana, tapi dia punya cara dia, Nabi sujud, Nabi tinggikan Allah, Nabi puji Allah. Dan kemudian Allah kata, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa, aku akan pertunaikan, aku akan perkenankan. Dan Nabi duduk, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi minta untuk kita. Sama ketika mana kita sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi, a'la, yang maha tinggi. Kita tengah sujud, rendahkan diri kita serendah-rendahnya, hinakan diri kita sehina-hinanya, dan pada ketika itu kita tinggikan Allah setinggi-tingginya. Lepas tu apa kita buat? Kita duduk, kita baca azan dulu okay, insyaAllah kita tangguh azan dulu, saat kita sambung balik dah 5-10 minit insyaAllah. Jadi bila mana kita duduk, kita minta pada Allah, Rabbi ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah, aku banyak buat salah, aku banyak buat silap ya Allah, aku terlanjur ya Allah, tolong ampunkan dosa aku. Rabbi ighfirli warhamni, rahmatilah kat aku ya Allah, kesianlah kat aku ni lemah, aku dia banyak buat salah silap, aku ni manusia yang aku perlukan kau ya Allah, aku ni orang miskin, tak ada apa, aku hina, tolong aku ya Allah, tolong kesian kat aku ya Allah, aku meniaga aku ni untuk nak bantu anak bini aku ya Allah, nak bantu orang, kesian kat aku ya Allah, aku ni ibadah aku tak banyak, tolong bagi kekuatan ya Allah supaya aku boleh jadi orang yang ahli abid, aku kesian kat aku ya Allah, bagi kesianlah kat aku. Kita minta kat Allah Ta'ala, tolong kesianlah kita. Kalau bukan sebab tumbuh-tumbuhan, kalau bukan sebab adanya binatang, maka Allah tidak akan bagi setitis pun air. Allah tak akan turunkan hujan dengan kemaksiatan yang kita buat. Tapi Allah kesian bukan dekat kita, Allah kesian ada lagi makhluk-makhluk lain, daun-daun yang berzikir ke Allah, ada lagi, banyak lagi. Satu hari Nabi SAW tengah solat di depan Kaabah, duduk depan Kaabah, dan kemudian hamba tuan kepada Bilal, Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal bagi tahu siapa yang berani pi ambil perut unta, pi campak dekat atas badan Muhammad waktu tu tengah solat. Dan kemudian Umayyah bin Khalaf sahut seruan tu, ambil perut unta yang dah 3 hari dah busuk dah, diletakkan di belakang Nabi ketika Nabi tengah sujud. Dan Nabi waktu tu penuh marah, penuh sabar dan menangis. Dan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Umayyah dan sebagainya, mereka gelak tu guling-guling, gelak tu gelak sampai tak guling sampai tahap duk meloncat-loncat. Kemudian ada orang datang pergi jumpa Fatimah, ya Fatimah, ayah kamu ni tengah kena macam ni. Fatimah berlari pergi angkat perut unta tu, bawa ke tepi, bawa pindahkan. Fatimah kata, sampai hati kau buat ayah aku macam ni. Dulu kau sanjung dia, dulu kau tak alamin, dulu kau puji dia, tapi sekarang kau buat macam ni. Dan selepas Fatimah angkat pindah, Nabi duduk, dan kemudian Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah turunkan azab kepada mereka ni ya Allah. Nabi sebut satu-satu nama dia, Nabi sebut satu-satu nama dia, di antaranya Abu Jahal, di antaranya Umayyah bin Khalaf. Ada 7 orang Nabi sebut waktu tu. Ya Allah turunkan, timpakan azab kepada mereka macam mana kau timpakan azab kepada umat dulu. Nabi sebut yang tu. Dan Allah tegur Nabi SAW, wahai Muhammad, tugas nak bagi azab, tugas aku, tugas kau hanya menyampai. Kalau aku nak ubah satu kaum kepada jadi yang lebih baik, aku boleh ubah. Tapi tugas aku adalah, tugas kamu hanya menyampai.
tahulah aku macam mana nak turun azab ke apa. Dan aku tak turunkan azab kepada mereka bukan sebab aku tak nak turunkan azab. Aku tak turunkan azab adalah kerana kamu ada di situ. Aku kesian. Kalau aku turunkan azab, engkau kena. Aku respect pada engkau. Allah tak turunkan azab pasal ada Muhammad dekat situ. Dan Allah beritahu, aku tidak turunkan azab kepada orang-orang yang bertaubat. Kalau ikutkan kemaksiatan yang ada di sekitar USJ ni, Allah dah turunkan azab dah. Tapi kenapa Allah tak turunkan azab? Ada dua benda. Yang pertama, sebab di kalangan kita ni ramai lagi umat Nabi yang bertaubat. Dan Allah tak timpakan azab kepada kawasan ada orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah kesian. Allah kesian. Yang kedua, kenapa Allah tak turunkan azab? Sebab Allah respect kita di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi menangis teresak-esak. Allah kirimkan Jibril, ya Jibril, pergi tengok Muhammad kekasih aku ni, tanya dia sebab apa dia menangis. Adakah Allah tak tahu Muhammad ni menangis sebab apa? Allah tahu. Allah tahu semua benda. Allah nak Muhammad ada interaksi dekat situ dengan malaikat Jibril. Macam kita tengok anak kita menangis buat salah, kita tanya, buat salah apa ni? Kita tahu buat salah, tapi tanya tu nak tengok jujur tidak, semua tu lah kita faham kan? Kita tahu. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, pasal apa kau menangis? Nabi menangis sebut ummati, ummati, ummati. Nabi menangis sebut tu. Jibril tanya, pasal apa kau menangis sebut nama umat kamu ni, pasal apa? Maka Nabi kata, ya Jibril, aku risau umat aku, ya Jibril. Aku tengok umat-umat dulu kena azab, dan aku risau umatku. Kenapa Nabi sangat risau dekat umat dia? Sebab Nabi tahu dosa pada setiap umat ada satu jenis dosa. Tapi umat Nabi SAW, semua dosa umat dulu dihimpunkan ada dalam umat Nabi SAW. Kita tahu Qarun tu yang paling kaya, kita tahu banyak harta dia, tapi nak ikut umat Nabi SAW ada lebih kaya daripada Qarun. Hak nak kata, saya nak sebut tu, kalau dihimpunkan harta Elon Musk tu, dikeluarkan, dipindahkan jadi harta dan sebagainya, letak satu gudang, rasanya lebih banyak gudang tu daripada Qarun. Kalau tengok masalah maksiat homoseksual, LGBT sebagainya, umat kita lebih dahsyat daripada umat Nabi Lut. Kalau ikutkan umat Nabi Soleh yang dipergi bunuh mukjizat Nabi Soleh, unta yang keluar dari batu tu Allah timpakan azab, dengan lepas 3 hari Allah ubah muka dia jadi hitam macam terbakar, dan Allah bagi satu bunyi yang kuat sampai mereka semua mati. Patutnya umat Nabi Muhammad dah kena lebih teruk daripada tu. Kita Quran boleh letak dekat lantai, sedangkan itu mukjizat. Kita boleh letak jadi perhiasan berhabuk. Malah lebih daripada tu, ada orang pijak Quran, kencing atas Quran, bakar Al-Quran, lebih teruk daripada umat Nabi Soleh. Tapi kenapa Allah tak turunkan azab pada waktu tu? Sebab Nabi doa untuk kita, Nabi dah selamatkan kita. Sebab Nabi risau umat dia kena azab macam umat dulu kena. Malaikat Jibril pergi bawa berita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kekasih kamu Muhammad nangis sebab dia risau kamu timpakan azab kepada umat dia macam mana kau timpakan azab pada umat yang dulu. Kemudian Allah kata, ya Jibril, sampaikan kabar gembira kepada kekasih aku Muhammad, umat dia akan sejahtera, umat dia selamat. Kita sebenarnya dah diselamatkan Nabi SAW, bukannya dah diselamatkan, malah akan diselamatkan oleh Nabi SAW di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Untung kita satu umat yang tak dapat daripada umat yang lain. Banyakkanlah selawat tuan-tuan. Terima kasih ya Allah bagi aku lahir di kalangan umat Nabi SAW. Terima kasih banyak-banyak. Sebab tu kita minta, warhamni ya Allah, kesian ke aku ya Allah, wajburni ya Allah, tutup aib aku ya Allah. Kalau Allah buka aib kita jadi apa? Allahu Akbar, tak tahu nak kata. Warfa'ni, angkat darjat aku ya Allah, supaya orang pandang aku ni pandangan elok, bukan pandangan fitnah ya Allah. Warzuqni ya Allah, lapangkan rezeki aku. Kita minta kat tu rezeki apa yang berkat, hidup lapang sejahtera, kemudian tidak stres,
kemudian dalam keadaan harmoni, seronok, benda tak tertekan, itu rezeki. Sihat, boleh buat ibadah, kemudian tak kena ganggu orang, tu rezeki semua kan. Warzuqni wahdini, minta petunjuk ke Allah. Ya Allah, tolong tunjuk aku ya Allah jalan yang benar, jangan golong aku dalam golongan yang ajaran agama yang merapu-merapu ni ya Allah. Tunjuk aku ustaz yang boleh ajar aku, supaya ajar aku tu lebih dekat ke Engkau. Minta tu, cari guru-guru, minta. Saya ada satu murabi, nama dia Pak Suazmi, duduk dekat Cangkat Jering. Dia cikgu kan? Dia cikgu. Bila sebut ni saya rindu lah, lama tak jumpa dia. Dia kata, Merico, kalau nak dipertemukan dengan orang yang betul, orang yang baik, kalau nak dipertemukan atau orang mai datang kita orang yang baik, banyakkan selawat. InsyaAllah Allah akan temukan kita dengan orang yang baik, ataupun orang yang datang nak jumpa kita tu orang yang baik. Banyakkan selawat insyaAllah ya. Minta petunjuk. Wa'afini, afiatkan aku ya Allah. Afiat ni apa? Sihat ni, sihat tubuh badan. Afiat ni adalah selamat. Selamat apa? Apa yang ada di sekitar kita, kita dan tanggungjawab kita selamat. Saya berniaga, afiat ni Allah selamatkan perniagaan saya. Allah selamatkan anak saya daripada diculik dan sebagainya. Allah selamatkan harta saya. Allah selamatkan kenderaan. Allah selamatkan rumah. Allah selamatkan hati saya daripada nafsu syaitan dan sebagainya. Allah selamatkan, itu afiat. Allah selamat daripada orang nak fitnah kita, orang nak dengki kita, itu afiat. Kalaulah kita kena fitnah ya Allah, sebab tu kita minta wa'afini ya Allah, tolong bagi afiat kepada kami ya Allah. Wa'fu anni, maafkan kami ya Allah. Kita minta lagi ke Allah, maafkan kami ya Allah. 2 kali kita minta. Semua ni untuk apa? Semua ni tak lain tak bukan kita minta supaya ibadah yang kita buat ni Allah terima. Sebab tu sebagai kesimpulan, kita apa pun kita buat, bawa kenderaan, tolong orang, apa saja kita buat, pekerjaan, masak kita, kejutkan anak, kemas rumah, apa saja kita buat, ikut sunnah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, Nabi Ismail bina satu Kaabah sambil angkat batu, sambil letak naik Kaabah, sambil angkat batu, sambil letak kat Kaabah. Apa yang Nabi Ibrahim dengan anak dia sebut? Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Rabbana taqabbal minna. Kalau seorang-seorang, Rabbi taqabbal minni ya Allah, terimalah amalanku ni ya Allah. Ni ibu-ibu tengah masak, Rabbi taqabbal minni ya Allah, terimalah amalan aku masak ni untuk suami aku ya Allah, untuk anak-anakku ya Allah. Bawa kenderaan, tengah bawa motor hantar makanan, Grab ke apa benda, Rabbi taqabbal minni ya Allah, terimalah aku hantar makanan ni jadi ibadah kepada aku. Nak jadi ahli al-abidun, kita kena pastikan segala tindak tanduk kita Rabbi taqabbal minni. Habis solat, Rabbi taqabbal minni ya Allah, terimalah solat aku ni ya Allah. Habis daripada puasa, habis daripada zikir, habis baca Quran, last sekali tutup, tarik nafas, lepas Rabbi taqabbal minni, kita minta. Itu ahli al-abidun. InsyaAllah bulan depan kita masuk sikit lagi. Apabila berhadapan dengan keterangan yang pasti dari nas, maka tidak ada ruang untuk berijtihad. Nanti kita tengok apa benda yang disebutkan ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Ya rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap yang ampun maaf. Insyaallah moga-moga Allah mengampunkan semua dosa kita dan perbaiki kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.